Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Roh Kudus, tolonglah kami di dalam kami mengerti setiap pesan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. 求圣灵帮助我们，让我们可以清楚地明白你的每一句话。 Tolonglah setiap kami yang mewartakan dan setiap kami yang mendengar, biarlah sama-sama diajar oleh Tuhan. 求圣灵高莫讲道的和听到的都可以同感一灵， Sehingga firman yang kami dengar boleh menjadi firman di dalam hidup kami dan kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari. 让我们所听的道可以使我们牢记在心，并且行在我们的生活当中。 Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. 求主对我们说话，我们已经预备好心来聆听。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak dan Ibu. 主内弟兄姐妹们，早上好！ Senang sekali pada hari ini kita kembali bersama-sama bersekutu, kita bersama-sama mengalami kehadiran Tuhan, baik di dalam ruangan gereja ini maupun di tempat kita masing-masing. 很高兴今天我们可以聚在一起，无论是在教会或者是在家中的，我们可以一起来敬拜我们的上帝。 Mari kita membuka firman Tuhan yang pada hari ini akan kita renungkan dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 17. 请我们打开我们的圣经，就在哥林多后书第5章15到17节。 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。所以，我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini akan mengalami perubahan. 在世界宇宙万物当中必有改变。 Di dalam dunia otomotif misalnya, 在汽车的行业里也是如此。 ada istilah all new dan ada facelift. 就是在汽车方面，就是有外观的改变，或者是全新的改造。 Bagi bapak-bapak kaum pria lebih pasti memahami atau mengerti mengenai hal ini. 父亲们必定会明白我在说什么。 Itu suatu perubahan bentuk mobil ya dari tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. 就是汽车有几年以前的，几年到现在的，几年过后的这个外观。 Kalau perubahan itu hanya sebagian atau 30% sampai 50%, itu disebut sebagai facelift. 要是它的改变只有在30%到50%之间，那么我们把它称为就是外观的改装。 Tampilannya saja lebih baru, lebih segar mengikuti perkembangan zaman. 外观把它改为根据潮流的，比较时髦。 Tetapi ada perubahan yang dikatakan all new, semuanya baru, 100% baru. 还有100%的是全新的。 Bukan hanya tampilan, tetapi mesinnya, sistem kendaraan itu juga mengalami perubahan total. 不只是外形的改变，而是引擎方面都是有改善了。 Nah sekarang untuk kaum ibu pasti dia asing ya dengan operasi plastik.
那女士们，你们也对这个就是整容也没有陌生。Seseorang yang mengalami operasi plastik bisa mengalami perubahan wajah yang membuat orang lain nggak mengenalnya atau pangling. 一个经过整容手术的，会让人辨认不出。Kalau kita menilai kira-kira perubahan ini perubahan 100% atau perubahan sebagian. 那我们看这个整容的手术呢，是不是一部分的改变，或者是全新的改造呢？ Perubahan wajahnya saja bukan? 只是在脸部上的改变，不是吗？ Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita? 弟兄姐妹们，我们成为神的儿女，我们的生命当中有什么改变呢？ Firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. 从我们刚才所念读的圣经，就是在基督里面，他是新造的人。 Apa yang dimaksud dengan ciptaan baru? 那新造的人是什么意思呢？ Kata ciptaan di dalam bahasa aslinya digunakan kata thesis. 就是在希腊文里面，这个新造的人就是称为 thesis， yang bisa diterjemahkan dengan kata makhluk atau dengan kata alam semesta. 我们可以翻译为生物或者是宇宙世界。 Jadi jelas yang dimaksudkan Rasul Paulus ketika dia mengatakan ciptaan adalah sesuatu yang diperbuat oleh Allah. 当保罗提到这个新造的人，很明显的就是上帝所创造的。 Di dalam bahasa Yunani, kata baru bisa menggunakan dua macam kata. 在希腊文里，这个新造的意思有两个词汇。 Kata yang pertama bisa menggunakan kata neos. 第一个就是 neos， artinya baru berdasarkan waktu. neos 指的就是在时间方面的新， Yaitu penyesuaian atau pengembangan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. 就是按已经有的把它改造改良， Merupakan reproduksi dari bentuk yang lama menjadi bentuk yang baru. 那就是新形式的这个复制品。 Dan ini bisa dikerjakan oleh manusia. 这是人类可以完成的。 Misalnya kita memiliki mobil tua, kemudian kita hendak memperbarui, kita cat lagi, kita perbaiki lagi sehingga menjadi mobil yang kelihatannya baru. 就是比如我们有一辆旧车，那么我们经过重新的粉刷，那么这辆车就变成新了。 Atau kita memiliki HP dan kita ingin memperbarui HP-nya, kita memberi HP baru, ya sesungguhnya jenisnya kurang lebih sama begitu. 或者是我们有一部手机，旧的手机，我们就是把它要不是把它提高了，就是改良了，我们买一部新的牌子的。 Jadi 同样牌 Neos 子的手 ini 机。 sesungguhnya nggak benar-benar baru, tetapi pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. 这并不是真正的全新，而是从旧我们把它改良过来。 Kemudian kata baru yang kedua yang bisa digunakan adalah kata kainos, 第二个新就是 kainos， yaitu baru berdasarkan kualitas. 那就是在质量方面的新。 Ini bukan merupakan perbaikan dari yang lama, 这并不是从旧的把它改良的， tetapi kualitasnya betul-betul yang baru begitu. 它是全新的质量。 Dan biasanya dan umumnya kainos ini dikenakan dengan apa yang diperbuat oleh Allah. kainos 指的就是上帝所做的。 Kalau kita di dalam Alkitab ada firman Tuhan mengatakan langit dan bumi yang baru. 在圣经里面有提到，就是新天新地。 Baik di dalam kitab Wahyu, di dalam kitab Petrus ada mengatakan langit baru dan bumi yang baru. 在彼得书或者在启示录也有提到新天新地。 Dan keduanya menggunakan kata kainos. 这两处经文指的就是 kainos， Jadi sesuatu yang betul-betul baru. 这是全新的。
yang belum ada sebelumnya. 从前所未有的， Kualitasnya mengalami perubahan yang baru. 它的质量是新的。 Nah, saudara-saudara, kainos ini juga sering digunakan untuk menunjukkan seseorang yang mengalami pertobatan. Kainos 我们可以用在就是一个人悔改的这个过程。 Tadinya tidak mengenal Allah, sekarang mengenal Tuhan. 从前不认识主，现在已经认识了。 Tadinya hidup dengan tidak benar, sekarang hidup di dalam kebenaran. 从前过着不良的生活，现在已经过着这个良好的生活。 Konsep ciptaan baru ini sebenarnya sudah ada sejak perjanjian lama. 在旧约圣经里，这个新造的这个概念其实已经有了。 Bagi orang-orang Yahudi, istilah ciptaan baru bukan merupakan satu yang asing. 对于犹太人来说，这个新造这个概念并不陌生。 Ciptaan baru seringkali digunakan untuk menuju kepada seseorang yang tadinya di luar Allah Yahweh, sekarang sudah masuk menyembah kepada Allah Yahweh. 在犹太人的概念中，这个新造就是从前还没有信主，悔改之后就信主。 Dan konsep ciptaan baru sesungguhnya juga lebih jelas ketika digambarkan firman Tuhan terhadap ketika Nabi Yeremia menggumuli tentang bangsanya yang betul-betul berdosa dan bobrok di hadapan Tuhan. 这个新造的概念呢，就是当神在话语中向耶利米先知显明的时候，当时耶利米先知正在召集这个被罪捆绑、正在败坏中的以色列民。 Tolong di next slide-nya, oke. Dan Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah seorang tukang periuk. 上帝吩咐耶利米先知到制造器皿的一个窑匠家里。 Dan Tuhan Allah berfirman kepada Yeremia, 上帝对耶利米说： apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. 窑匠用泥做的器皿，在他手中做坏了，他又用这泥做别的器皿。窑匠看怎样好就怎样做。 Ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. 在第6节，耶和华说：“以色列家呀，我待你们，岂不能照这窑匠弄泥吗？以色列家呀，泥在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。” Firman Tuhan ini menggambarkan tentang keberadaan bangsa Israel, umat Allah yang betul-betul mereka sudah menjauh daripada Tuhan, mereka yang sudah bobrok secara moral dan juga mereka yang sudah tidak lagi menyembah kepada Allah dengan benar. 那就是这处圣经就是对当时的以色列人，他们已经远离上帝，已经败坏了，上帝要他们回到从前。 Mereka seperti sebuah bejana yang sudah rusak. 他们有如破损的一个器皿。 Tetapi kemudian di tangan tukang periuk, bejana ini dibuat menjadi bejana yang baru. 当在窑匠的手中，这个破损的器皿，窑匠把它塑造成一个新的器皿。 Bejana ini dihancurkan, dilebur, kemudian dibentuk menjadi bejana lain yang baru sesuai dengan apa yang dimaui oleh penciptanya, oleh tukang periuk itu. 这个被毁坏的器皿呢，就把它压碎，然后融化了，就重新再塑造一个新的器皿。 Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. 保罗说：“称我们在基督里的，就是新造的人。” Di dalam Kristus artinya ini merupakan karya dari Tuhan Yesus sendiri. 在基督里的意思就是说，这就是主耶稣的作为。
kita di dalam Kristus seharusnya mengalami perubahan yang total, perubahan yang betul-betul baru. 我们在基督里的应该已经做新造的人，我们应该有全新的改变。 Secara fisik kita sama seperti sekarang, secara fisik kita tidak berbeda dengan manusia-manusia yang lain. 在肉体上，我们与其他人是一样的。 Tetapi apa yang ada di dalam diri kita seharusnya berubah dengan total. 但是在我们里面的应该是全新的改变。 Karakter kita, sifat-sifat kita, pola pikir kita, pola penyembahan kita kepada Tuhan harusnya mengalami perubahan yang total. 我们的性格，我们的敬拜神的态度，应该是有很大的全新的改变。 Rasul Paulus mengatakan bahwa satu orang, yaitu Yesus, yang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. 使徒保罗说：“一人既替众人死，众人就都死了。” Apa maksud mereka semua sudah mati? 众人都死了是什么意思呢？ Artinya mati di dalam keberadaannya sebagai manusia yang hidup dan dikuasai oleh dosa. 就是指活在罪恶权势中的我已经死了。 Kematian Kristus berdampak daripada kematian diri kita yang dulu yang hidup dan dikuasai oleh dosa. 基督的死就是代表了我旧的老我已经为罪已经死了。 Dan Kristus bukan saja mati, tetapi Kristus juga Allah yang bangkit. 基督死了之后还复活， Dan kebangkitannya menjadi satu tanda, menjadi satu kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. 基督的复活就赋予我们新的生命。 Kebangkitan Kristus melahirbarukan kita di dalam kasih karunia Allah. 在神的恩典中，基督的复活使我们重生。 Dan ini dikerjakan Kristus Tuhan bagi kita. 这就是上帝所赐给我们的。 Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita. 基督已经从死里复活了， Sehingga seharusnya kita juga mengalami satu perubahan total di dalam kehidupan kita. 那我们的生活当中应该有全新的改变。 Nah sekarang Bapak dan Ibu, apa ciri dari ciptaan baru di dalam Kristus? 那么新造的人有什么特征呢？ Ayat 15 Rasul Paulus mengatakan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 哥林多后书5章15节说：“好叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。” Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan sebab jika aku hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. 保罗曾经说：“我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。” Dan Rasul Paulus pun berkata sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk kemuliaan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 使徒保罗也这么说：“因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。” Dan di bagian lain pun Rasul Paulus mengatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 保罗也说：“你们要先求他的国和他的义。” Saudara-saudara, 对不起，你们所做的一切都要为神而做。 saudara-saudara, seorang yang mengalami ciptaan baru harus ada perubahan di dalam tujuan dan fokus hidupnya. 弟兄姐妹们，要是我们已经是一个新造的人，那么我们的生命一定要有全然的改变。 Jikalau dahulu tujuan dan fokus hidupnya adalah untuk dirinya sendiri, 要是我们
我们在生活中的专注点焦点还是在我们自己。 Jika dulu prioritas hidupnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri, 我们也专注我们生活上所需要的。 seharusnya sekarang mengalami perubahan, yaitu untuk Tuhan. 那我们成为新造人之后，我们所有的一切都应该专注于神。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan jelas menjamin kalau kita kalau kita cari Tuhan terlebih dahulu, ketika kita prioritaskan Tuhan lebih dulu, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. 上帝也应许了，只要我们先求他的国和他的义，那么这些东西将会加给我们的。 Ini tertulis di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 在马太福音6章33节这么记载：你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。 Maaf tanya Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, 弟兄姐妹们， apa yang menjadi tujuan hidup kita saat ini? 我们今天的人生目标是什么呢？ Apa yang menjadi fokus hidup kita sekarang? 我们现在的主焦点是在哪里？ Apakah hati kita melekat kepada Tuhan? 我们的心是不是与神亲近？ Dan fokus kita, prioritas hidup kita adalah untuk Tuhan. 我们的生命一切都是专注于主。 Apakah Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidup kita? 神是不是在我们生命中居首位？ Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan kita adalah ciptaan baru. 今天上帝话已经对我们说了， Seharusnya hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. 我们的生命要献给主。 Yang kedua, ciri dari ciptaan baru adalah kita mengenal Kristus dengan benar. 第二点就是我们要对基督有正确的认识。 Di dalam ayat 17, Rasul Paulus mengatakan, jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya sendiri. Ayat 16. 在第16节，虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。 Dulu Rasul Paulus pernah hidup menjadi orang-orang yang menghujat Tuhan, yang tidak mau hidup di dalam Kristus. 保罗曾经是一个毁谤上帝，并没有活在主里的人。 Pikirannya adalah Kristus sama seperti orang-orang manusia yang lain. 他的思想他的思维当中，就是基督就是人，好像人一般的。 Tetapi setelah dia hidup di dalam Kristus, dia mengalami ciptaan baru, ada satu perubahan pemikiran pandangannya tentang Kristus. 当他悔改之后，活在主里的时候，他就经历过全新的改变。 Pada ayat-ayat selanjutnya dikatakan Kristus adalah sumber perdamaian. 在接下来的经文就是说到耶稣是和平的源头。 Saudara-saudara, ciptaan baru di dalam diri Rasul Paulus mengubah pandangannya tentang Kristus, tentang Tuhan. 成为新造的人之后，保罗对神的这个观点是完全的改变了。 Saudara-saudara, banyak orang yang katanya sudah percaya tetapi mengenal Tuhan dengan tidak benar. 因为他们一些人因为有了离婚的这个现象，因为他并不是对主耶稣没有正确的认识。 Banyak orang yang menjadikan Tuhan Yesus hanya sebagai juru selamat. 他们只把耶稣当作是救赎主， Menyelamatkan kita, percaya kepadanya, kita masuk surga. 他们只要求死后可以进天堂。 Banyak orang mengenal Tuhan, mengenal Kristus tidak benar. 很多人对上帝对主耶稣的认识并不正确。 Menganggap kalau kita percaya Kristus, maka semua keinginan kita, semua yang kita harapkan akan terwujud. 他们认为只要我们信了耶稣，我们一切的盼望、一切的梦想都会实现。 Banyak orang meninggalkan Kristus
Karena ketika dia sudah percaya, kok hidupnya tidak berubah secara ekonomi. 很多人因为信了主之后，以为所盼望的就是会有好的生活，结果呢，没有在经济上面他们碰到了困难，他们就离开了主。 Banyak orang meninggalkan Kristus karena rasanya kok doanya tidak dijawab oleh Tuhan. 很多人离开了基督，是因为他们的祷告并没有蒙神垂听。 Kita percaya kepada Kristus bukan hanya karena dia adalah juru selamat. 我们信主，并不是因为他是可以供应我们的主， Tetapi dia, Kristus adalah Tuhan. 因为他是我们的神。 Kristus adalah Tuhan. 基督就是神， Artinya dia penguasa tunggal di dalam hidup kita. 他是创造宇宙万物的主，是我们的主宰。 Dia menguasai secara total hidup kita. 他掌控了我们的生命。 Ciptaan baru adalah orang percaya yang menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. 信造的人就是一个把上帝居首位的人。 Saudara-saudara, saya pernah mengatakan mungkin di dalam khotbah di jemaat ini bahwa Tuhan Kristus bukanlah jin Aladin. Bukan jin Aladin. 我曾经提过，就是主耶稣并不是神，就是阿拉丁神童啊。 Ya, saudara-saudara pernah dengar cerita ini kan? 你们听过阿拉丁的故事吗？ Iya, ketika seorang pemuda mendapatkan sebuah guci atau sebuah teko yang dari tembaga begitu, yang katan kotor. 就是你们听过这个阿拉丁有一盏这个什么小壶里面有一个Kemudian dia gosok, dia bersihkan. 那么你把这个壶擦一擦， Dan keluarlah jin Aladin. 那就会一个巨人跑出来了。 Kemudian jin ini mengatakan, Tuhan, apa saja yang Tuhan mau saya akan penuhi. 那么巨人就会说：“你要求什么，我都会满足你。 Apa saja yang Tuhan inginkan akan saya turuti. 你所要的一切，我必服从。” Seringkali kita mau Tuhan seperti jin Aladin dalam hidup kita. 我们时常要求神，就是我们在阿拉丁里面的这个神灯。 Saudara-saudara, sebagai ciptaan baru, kita harusnya memahami Tuhan itu sebagai Bapa. 我们成为新造的人，我们应该要了解，应该要以基督就是我们的父，我们的神。 Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu apa yang terbaik bagi kita. 他知道我们的需要，他知道什么对我们是最好的。 Oleh sebab itu, sebagai ciptaan baru kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. 因此，我们成为新造的人，我们要更深一步的了解我们的上帝。 Saudara-saudara, ciri dari ciptaan baru yang ketiga yang terakhir adalah hidup sebagai manusia yang baru. 第三的就是过着新造人的生活。 Rasul Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 使徒保罗说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。 Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 旧事已过，新的已经来临了。” Tapi seringkali ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, pola hidup kita yang lama, tidak kita tinggalkan. Kita masih menghidupinya sebagai manusia yang lama. 但是往往我们虽然已经成为新造的人，我们还是有时候身体的软弱，所以我们还是过着从前的生活、从前的习惯。 Firman Tuhan mengatakan sebagai ciptaan baru, harusnya kita meninggalkan manusia yang lama, kita menjadi manusia baru. 神的话语告诉我们，要是我们已经成为新造的人，我们应该把老我丢掉，我们成为一个全新的人。 Saudara-saudara, di Amerika pernah
ada seorang tunawisma atau seorang yang tidak memiliki rumah, yang hidup di jalanan atau di luar rumah, yang bernama John Cavex. 在美国有一个叫约翰科瓦克斯的人， Dia 16 tahun hidup di terowongan kereta api yang sudah tidak lagi berfungsi. 他已经16年之久呢，居住在一个地铁隧道里面，已经废掉的地铁隧道。 16 tahun dia hidup di sana. Dia bikin rumah dalam tanda kutip, dia tinggal di sana. 他把隧道当成他的家，16年居住在那儿。 Sampai suatu ketika perusahaan kereta api Amerika memberi terowongan itu dan mempersiapkan untuk difungsikan kembali. 直到有一天，美国公司把这个隧道给买下来之后呢，他就想要重新再使用这个地铁的隧道。 Terpaksa John mencari tempat tinggal di atas terowongan. 当时约翰只好呢，把他移居到这个隧道的上面。 Akan tetapi pemerintah mengadakan satu program, yaitu mengubah tunawisma menjadi penghuni rumah yang menetap. 当时美国政府有了一个新的项目，就是把无家可归者呢转为永久居民。 Dan dia salah satu orang yang terpilih untuk mendapatkan sebuah lahan dan juga untuk rumah dia tinggal secara menetap. 那么当时约翰就被选中为可以领受这个待遇的，就是政府给他一块地，使他可以在那里耕种。 Kemudian dia tinggal di situ dan dia kemudian dia menjadi petani organik dan dia tinggal di rumah yang tetap itu. 当时他已经居住在那块地上面，并且成为一个农夫。 Dan dia berkata, udara di luar sini terasa lebih baik. 他感觉到哇，在这里非常的舒服。 Saya tidak akan merindukan kehidupan lama saya tak akan pernah kembali lagi ke sana. 我并不会怀念过去的生活，我也不会再回去了。 Dulu dia tinggal di sebuah terowongan kereta api yang begitu pengap, begitu gelap, begitu tidak sehat. 他从前住在一个地下室，就是在隧道里面的一个非常黑暗、非常潮湿的地方。 Setelah dia mendapatkan yang baru, dia mengatakan bahwa aku tidak merindukan lagi yang lama. 当他找到一个新居住的地方，他就不想再回去。 Aku tidak lagi kembali ke sana. 我不会再回去了。 Saudara-saudara, inilah juga yang dialami oleh Agustinus, seorang bapak gereja. 这个经历也是就是奥古斯丁我们教会之父所经历的。 Sebelum dia percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, dia selalu hidup di dalam ketidakbenaran. 他在还未真正的信主之前，他活在这个堕落的生活里。 Dia melakukan seks bebas, berzina dengan istri orang lain, dia melakukan pengrusakan, dia melakukan pencurian, dia terlibat dalam satu geng atau kelompok yang meresahkan masyarakat. 他陷入一个自由性爱与有妇之夫犯奸淫、搞破坏、毫无责任的偷窃。 Akan tetapi mamanya tidak bosan-bosan berdoa dan terus berdoa. 他的母亲殷勤的不断的为他祷告， Sampai akhirnya Agustinus bertobat. 到最后他悔改了。 Dan dia meninggalkan sungguh-sungguh kehidupan yang lama. 他离开了他旧的生活。 Saudara-saudara, kemudian dia menjadi seorang teolog yang terkenal. 他成为一个神父。 Satu ketika dia sudah bertobat, 有一次他悔改之后， dia bertemu dengan seorang pelacur yang dulu pernah bersamanya. 他碰到了一位曾经与他犯奸淫的一个妇人。 Pelacur ini mengenali dia dan berkata, "Kamu Agustinus kan?" 那位妇人认得他，就说：“你是 Agustinus 吗？” Agustinus mengatakan, "Agustinus sudah mati." 他说：“奥古斯丁已经死了。” Agustinus sudah mati, jangan cari dia lagi.
你不要再找他，他已经死了。 Maksudnya Agustinus yang lama, yang masih menjadi manusia lama itu sudah mati. Tetapi yang sekarang ini adalah Agustinus yang baru. 他的意思就是说，以前的奥古斯丁，从前的已经死了，现在有的奥古斯丁是新的。 Saudara-saudara, apakah kita hidup sebagai ciptaan baru dan manusia yang baru? 我们是否已经生活在一个全新Mari kita tinggalkan 全新的人？ yang lama, yang berlalu. Kita hidup untuk Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan. Kita fokus hanya kepada Tuhan. 当我们一起按着神的旨意，成为新造的人，我们做一些新造的人该做的事。 Dan biarlah kita mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. 让我们更深更深的认识主。 Kiranya Tuhan memberkati kita dan juga memampukan kita untuk melakukan firman-Nya ini. 愿主赐福我们，让我们赐我们能力，可以去实行他的话语。 Amin. 阿门。 Kita berdoa. 我们一起祷告， Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. 感谢神，你对我们说话。 Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami lebih mengerti dan memahaminya. 求圣灵帮助我们，使我们更加的明白。 Dan tolonglah kami untuk kami dapat melakukan sama seperti yang Tuhan mau. 求主让我们有能力去实行，正如主的旨意所要我们做的。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。